Hari-hari yang telah berlalu tersebut memang terlalu banyak peristiwa bersejarah serta pengalaman penuh warna-warni yang juga pengajaran berharga yang telah saya tempuhi. Alhamdulillah, saya telah dikurniakan keafiatan untuk memerintah negara bersama 4 orang Perdana Menteri. InsyaAllah, jika tiada berlaku sebarang arau ataupun mana-mana langkah-langkah lain dalam tempoh 2 hari ini yang akan datang, saya akan menamatkan pemerintahan bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, insyaAllah. Ahli-ahli yang berhormat, sewajarnya menghimpun segala tenaga dan kudrat yang ada serta menjulang semangat perpaduan semata-mata demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara tercinta ini. Lantaran itu, antara pesanan terakhir saya, hentikanlah politik yang tiada berpenghujung dan berpolitiklah pada setiap 5 tahun sekali seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Sebagai pesanan saya terakhir buat seluruh rakyat Malaysia, jagalah perpaduan dan semangat hidup bermasyarakat dengan sepenuh hati. Inilah acuan sebenar untuk negara Malaysia yang sama-sama kita cintai. Saya akan merasa amat sedih seandainya perpaduan yang telah kita usahakan ini runtuh kembali akibat kelemahan dan kealpaan kita. Dengan penuh rasa keinsafan dan tawaduk, saya merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat, keafiatan dan kemuliaan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada hamba-Mu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan kami pagi ini bersempena dengan siaran Selamat Pagi Malaysia secara langsung, dan kita baru saja dengarkan titah baginda di Pertuan Agong yang penuh bermakna dan begitu bersahaja sebenarnya. Benar, dan saya turut menjadi saksi pada malam tersebut pada Majlis Jamuan Negara yang memang pada ketika itu kalau dilihatkan dari segi aspek perasaan kami yang berada di situ bercampur baur. Ada waktu lucunya, sedih dan juga sebabnya, dan saya sendiri pada ketika itu antara mereka yang mengalirkan air mata lah sewaktu titah berikut dizahirkan, dan pastinya merupakan satu pengalaman dan juga perasaan yang bercampur baur bagi semua. Kerana kita tahu bahawasanya selama tempoh pemerintahan lebih kurang kalau ikutkan hitung hari yang diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong pada malam itu, bukan saja hari bertahun tetapi malah jam juga dititahkan baginda, dan itu antara kelucuan yang dizahirkan pada malam tersebut. Dan kita tahu bahawasanya masa juga telah pun tiba, pada esok juga kita akan bawakan kepada anda istiadat keberangkatan balik sempena tamat tempoh pemerintahan ke bawah Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16, dan insya-Allah pada 31 hari bulan kita akan
menerima ke bawah Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-17. Digariskan dua daripada intipati terpenting daripada titah baginda untuk ahli-ahli politik, terutama sekali yang berhormat berpolitik hanya pada masa pilihan raya setiap 5 tahun sekali dan terus bekerja untuk rakyat. Hentikan menghantar pautan-pautan yang menghasut, yang memecah belahkan rakyat Malaysia. Di mana-mana media sosial sekalipun, anda tahu siapa anda yang berhormat di luar sana. Dan seterusnya kepada rakyat Malaysia juga, baginda titahkan supaya bersama-sama menjaga perpaduan dan keharmonian kepelbagaian agama dan bangsa di negara ini. Itu sebab sekali ketika baginda menitahkan hasrat yang cukup bermakna ini. Baginda merupakan payung negara dan juga simbol perpaduan untuk kita sebagai rakyat Malaysia. Ya, pun begitu kita boleh gambarkan dan boleh kita sebutkan di sini pada Sri Paduka Baginda dan Raja Pemaisuri Agong telah membuktikan peranan sebenar institusi diraja dalam menjadi pengikat antara rakyat, negara dan juga tahta. Jadi pastinya kerapatan seperti ini juga dan juga keakraban yang telah pun dijalinkan selama tahun kebelakangan ini dan terutama sekali bagi tempoh tahun yang terakhir lebih menyentuh perasaan, apatah lagi kita disebarkan juga dengan adanya media sosial mana dan juga tidak ada satu ruang ataupun jurang yang kita lihat terutama sekali bagi kembar Borneo yang telah pun berlangsung. Dan juga ketika sambutan Hari Kemerdekaan di mana tuanku berdua bersama-sama menyantuni rakyat untuk tempoh yang begitu panjang, lebih kurang sejam. Baginda berdua bersama-sama dengan rakyat yang berada di dataran Putrajaya secara langsung dan ini juga memaksa yang berhormat tadi turun untuk bersama-sama dengan rakyat. Ya, satu yang lain dan luar biasa pastinya dan pasti akan meninggalkan kesan dan antara kenangan yang turut kita ingin kongsikan di sini di mana laman tuanku yang menempatkan 13 laman mewakili setiap negeri dalam Malaysia selamat dirasmikan juga, mana perasmiannya disempurnakan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'aituddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandaria dan sebenarnya terletak di bahagian berhadapan dengan pintu 3 Istana Negara dan laman tuanku ini merupakan sebuah taman awam yang pembinaannya mengambil inspirasi daripada sikap kasih sayang Sri Paduka Berdua yang kerap menyantuni rakyat jelata. Baik, kita akan saksikan secara langsung apa yang bakal kita bawakan iaitu tamatnya tempoh pemerintahan Sri Paduka Baginda di Pertuan Agong ke-16 esok dan juga lusa seperti yang Hani wawarkan. Kita akan juga bawakan secara langsung ketibaan ataupun menyambut ketibaan yang di Pertuan Agong yang ke-17. Ya, betul. Dalam pada itu untuk rakyat Pulau Pinang ada sedikit isu dengan air. Terasa Saya merasai sendiri ketika balik ke Pulau Pinang pada hujung minggu yang lepas di mana ketiadaan air begitu menyukarkan keadaan, namun kita tidak jangka di Pulau Pinang akan berlaku situasi seperti itu. Namun Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang maklumkan bahawa gangguan air berjadual yang sepatutnya bermula esok ataupun malam hari ini 29 Januari bagi kerja-kerja pengalihan dan sambungan paip 600 mm. Bayangkan paip 600 mm sahaja, lebih kurang 60 cm sahaja menentasi Sungai Perai telah ditangguhkan sementara kepada 11.30 malam hari Selasa iaitu 30 Januari. Alhamdulillah. Walaupun begitu, tanker-tanker air, lori-lori air juga dihantar untuk lebih dekat dengan komuniti setempat di kawasan Barat Daya. Jadi kita tidak perlulah pergi terlalu jauh untuk mendapatkan air. Lebih kurang 2 km saja dari rumah. Tapi keadaan itu sesuatu yang di luar jangkaan. Di luar jangkaan. Tapi mana boleh kita boleh bayangkan bahawasanya 600 mm boleh mencecaskan ramai. Bukan pipe itu saja, ada macam-macam lagi isu ya. Jadi ini adalah gangguan yang sebenarnya tidak dijangka berlaku dan seterusnya juga untuk pelajar-pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM ia akan menjadi satu cabaran kerana di sekolah-sekolah juga ada penjadualan, ada yang belajar secara fizikal dan ada juga yang belajar secara PDPR. Namun untuk pelajar-pelajar yang bakal menjadi calon SPM, ujian mendengar telah pun bermula ataupun akan bermula esok dan ujian bertulis hanya akan bermula pada keesok lusa hari di mana mereka akan menduduki sijil pelajaran Malaysia untuk tahun 2023 ya.
Ya, okey, baik. Jadi itu dia antara dapat kita kongsikan pada awal siaran kita dalam Selamat Pagi Malaysia dan kita akan kembali lagi selepas ini. Ada cerita dari Pahang nanti kita akan bawa kepada anda. Dia ucapkanlah daripada SPM kepada calon-calon SPM. Selamat berjaya adik-adik kita. Kita akan kembali selepas ini, jangan ke mana-mana.